Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid? Bertemu kembali dengan Cikgu Naziha. Assalamualaikum semua anak-anak murid. Cikgu yang cikgu kasih sekalian, apa kabar semua? Lama kita tidak berjumpa. Jadi, anak-anak sudah bersedia untuk belajar pada hari ini? Alhamdulillah, okey baiklah. Jadi pada hari ini cikgu akan mengajar mengenai subjek sejarah tahun 4, okey, iaitu dalam tajuk 3 berkaitan dengan zaman prasejarah. Anak-anak sudah bersedia? Okey. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, jom kita sama-sama berdoa mengikut kepercayaan masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey. Semua kanak-kanak dah bersedia untuk belajar? Okey, so jom kita pergi kepada standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah kanak-kanak, jom kita pergi kepada standard kandungan iaitu standard kandungan kita adalah 3.1 iaitu kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey, bagi standard pembelajaran pula 3.1.1 menyatakan maksud zaman prasejarah dan 3.1.2 memberi contoh lokasi zaman prasejarah di negara kita, dan yang terakhir iaitu 3.1.3 menghuraikan ciri kehidupan dari aspek kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah. Okey, jom kita teruskan. Baiklah anak-anak, jadi sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, jom kita lihat video yang ada di sini. Jom kita tekan link ini. Boleh pahami video ini ya. Baiklah, kita teruskan pelajaran kita. Apakah maksud zaman prasejarah? Okey, tadi kita sudah lihat apa maksud sejarah kan? Jadi di sini kita murid-murid bolehlah fikir-fikirkan apakah maksud zaman prasejarah. Okey, seterusnya. Jom kita beraktiviti sebelum memulakan pelajaran kita. Jadi, murid-murid bolehlah rujuk buku teks muka surat 74, buku teks sejarah tahun 4 ya. Baiklah, murid-murid boleh tekan link ini untuk kita bermain sebuah game. Murid-murid mesti suka kalau kita main game kan? So, jom kita bermain game. Baiklah, jika murid-murid tekan link ini, automatically murid akan pergi kepada ke Jamboard ya.
So di sini murid-murid boleh mengedit ataupun menaip maksud zaman prasejarah. Oke, di sini ada contoh sudah ya. Sheryl, tahniah Sheryl. Oke, Sheryl adalah telah menaip maksud zaman prasejarah adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Oke, sini ada lagi. Oke, next. Oke, tahniah Jeslik sebab telah berjaya melukis dan memberikan maksud zaman prasejarah. Di sini Jeslik telah menulis zaman prasejarah adalah zaman yang mempunyai 4 tahap, yaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik, dan zaman Logam. Dan dia juga telah melukis buah, dan ini adalah orang dan ada sungai. Oke, tahniah Jeslik sebab berjaya memberi maksud zaman prasejarah. Betul, oke. Oke, bagi tempat yang kosong ni murid-murid yang lain bolehlah menaip ya. Oke, kita ada seramai 26 orang. Jadi murid-murid boleh sama-sama menaip di sini. Ini adalah game kita yang pertama ya. Oke. So, kita akan teruskan. Oke. Seterusnya kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Oke. Betul apa yang Jeslik cap tadi ya. Zaman prasejarah terbahagi kepada 4 zaman utama, yaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik, dan juga zaman Logam. Jadi murid-murid kena tahu apakah zaman-zaman tersebut. Oke. Kita terus pergi kepada murid-murid, kamu boleh berikan contoh lokasi zaman prasejarah di Malaysia. Semuanya ada di buku teks ya. Jadi kita teruskan. Oke, baiklah. Berikut merupakan lokasi zaman prasejarah di Malaysia. Oke. Yang pertama berada di Bukit Jawa Lenggong Perak, dan yang kedua di Gua Cha, Gua Musang Kelantan. Dan zaman prasejarah juga ada di Gua Bewa, Hulu Terengganu, dan Sungai Tembeling, Jerantut Pahang. Seterusnya Kampung Sungai Ilang di Banting, Selangor, dan yang terakhir berada di Gua Kecil Raub Pahang. Oke, murid-murid juga boleh merujuk dari internet kawasan-kawasan tersebut ya. Jadi murid-murid kena ingat di manakah tempat ataupun lokasi zaman prasejarah di Malaysia. Sebab Malaysia juga merupakan sebuah negara yang terdapat zaman-zaman terdahulu yang tinggal di sini sebelum kehadiran manusia pada zaman sekarang. Oke. Seterusnya kita teruskan pembelajaran kita. Oke. Apakah ciri-ciri kehidupan masyarakat zaman prasejarah? Oke. Terdapat 2 ciri-ciri kehidupan masyarakat dari aspek sosial dengan aspek ekonomi. Jadi murid-murid bolehlah merujuk buku teks untuk melihat apakah ciri-ciri kehidupan dari aspek sosial dan aspek ekonomi bagi masyarakat zaman prasejarah. Oke. Jom kita teruskan. Oke. Berikut merupakan ciri-ciri bagi masyarakat zaman Paleolitik. Oke. Bagi masyarakat zaman Paleolitik, mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan mereka hidup dengan memungut hasil hutan, dan alatan yang digunakan oleh mereka adalah daripada batu dan kasar buatannya. Oke. Berikut merupakan gambar-gambar bagi masyarakat ataupun gambaran masyarakat zaman Paleolitik. Oke, seterusnya bagi zaman Mesolitik pula, ciri-ciri tempat tinggal mereka mula menetap di tepi sungai atau persisiran pantai untuk mendapatkan sumber makanan dan air. Dan bagi kegiatan ekonomi masih sama dengan manusia Paleolitik, namun mereka sudah pandai bercocok tanam secara pertanian pindah.
Dan mereka juga telah menghadapi kemajuan dan pembangunan, yaitu dari segi alatan yang dibuat adalah lebih kecil dan halus pembuatannya. Dan alat kecil ini dikenali sebagai microlith. Panah dan jaring telah digunakan untuk memburu binatang. Bagi aspek sosial pula, hidup dalam kelompok keluarga atau secara berkumpulan, dan mereka mempunyai amalan ritual yang mereka lakukan dalam kumpulan tersebut. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri zaman Neolitik. Terdapat dua aspek, yaitu dari sosial. Mereka berperanan mengasuh, mendidik dan menjaga anggota yang lebih kecil dalam keluarga dan berlaku dasar pemilikan dan pewarisan harta. Wujud dalam dua bentuk, yaitu poligami dan monogami. Monogami merupakan perkawinan antara seorang lelaki dan seorang perempuan, dan poligami pula perkawinan antara seorang lelaki dan lebih daripada seorang perempuan. Ciri-ciri zaman Neolitik dari aspek ekonomi pula, mereka lebih kepada tertumpu. Mereka telah muncul, telah membina kampung-kampung dan seterusnya bandar. Bermakna mereka lebih maju berbanding masyarakat zaman yang sebelumnya. Dan antara tanaman ialah gandum, barley dan kacang. Terdapat banyak teknologi yang digunakan pakai seperti roda untuk kereta lembu bagi membawa hasil pertanian dan pembinaan terusan untuk mengairi kawasan pertanian. Ini bermakna bahwa kehidupan masyarakat Neolitik lebih maju dan mereka lebih berpikiran ke depan. Dan seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri masyarakat zaman logam. Dari sudut sosial, wujud negara berkerajaan yang lebih mantap. Dan kepentingan ilmu mula berkembang dalam institusi masyarakat. Amalan keagamaan yang berkembang dan seperti contoh mayat dikuburkan dalam kubur batu atau keranda. Dan upacara seperti perkawinan juga telah wujud. Dari segi ekonomi, mereka tertumpu kepada pertanian, penternakan dan berdagang. Dan aktiviti perdagangan mula meluas ke negara-negara yang lain. Dan mereka juga menjalankan kegiatan melombong biji timah. Seterusnya, murid-murid telah belajar berkenaan dengan kesemuanya, berkenaan dengan zaman prasejarah. Baiklah anak-anak, untuk kita memulakan permainan kuis ini, kanak-kanak boleh, murid-murid boleh menekan link ini ya. Sekiranya murid-murid telah menekan link ini, akan keluar kuis berbentuk seperti ini. So dari sini murid-murid bolehlah start menjawab soalan tersebut. Soalan-soalan tersebut berbentuk seperti ini. Jadi di sini cikgu akan memberi masa selama 5 menit untuk murid-murid menyiapkan soalan-soalan ulang kaji ini untuk menguji sejauh manakah murid-murid memahami topik kita pada hari ini. Baiklah murid-murid. Sekiranya murid-murid telah berjaya menyiapkan tugasan itu yang cikgu telah beri, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. So, cikgu harap apa yang cikgu sampaikan murid-murid dapat memahaminya dan mengingatinya. So, jangan lupa untuk menyiapkan kuis yang telah cikgu sediakan tadi. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. So, diharapkan pada hari lain kita akan berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih.